Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu lagi kita di dalam kelas pengurusan kehidupan tahun 2. Okey, bersama dengan Tunas 2. Okey, pada hari ini. Okey, sebelum tu cikgu nak bertanya khabar dahulu. Semuanya sihat? Okey, kalau ada yang tak sihat, cikgu harap cepat-cepat berjumpa dengan doktor. Jangan lupa jaga kebersihan diri. Itu penting ya, anak-anak. Okey. Sebelum ni, cikgu nak recap balik tajuk kita yang sebelum ni. Cikgu ada ajar tentang apa? Mengenali diri sendiri, betul tak? Mengenali diri sendiri dan juga jantina ahli keluarga, betul? Okey, hari ini kita nak masuk pula kepada topik adab berpakaian dan bergaul dalam ahli keluarga asas. Okey, adab berpakaian dan adab bergaul. Okey, kenapa kita perlu menjaga adab? Berpakaian dan bergaul dalam ahli keluarga asas. Okay, sebab dalam ahli keluarga kita ada apa? Ada ibu, ada ayah, ada abang, ada kakak dan ada adik. Okay, jadi kita perlulah saling hormat menghormati antara satu sama lain. Sebab tu kita perlu menjaga adab berpakaian dan bergaul. Okay, kita tak bolehlah suka-suka nak cakap kasar-kasar dengan ibu, cakap kasar-kasar dengan ayah, dengan abang, dengan kakak, kan? Betul tak? Kita kena cakap elok-elok dengan ahli keluarga kita. Okay? Berpakaian pun sama. Kalau waktu makan, kita tak bolehlah tak pakai seluar ke, kan? Tak pakai baju ke. Kita, sebab dalam ahli keluarga kita ada lelaki dan perempuan. Jadi kita kena menjaga kita punya aurat, kena jaga adab kita. Okey? Nanti takutnya bila orang datang pun kita dah terbiasa macam tu. Sebab tu kita kena menjaga adab berpakaian dan adab pergaulan kita di dalam rumah. Okey? Barulah nanti bila keluar tu dia okey, dia akan sentiasa terpelihara. Okey? Dan kita akan tengok muka surat kedua. Okey, nampak tak? Okey, ini adalah gambar. Gambar yang ada di dalam buku teks kamu. Okey, muka surat 6. Okey, ini adalah contoh-contoh gambar adab berpakaian dan pergaulan. Okey, cikgu nak kamu perhatikan gambar tersebut. Okey, cuba tengok adab semasa menonton televisyen. Okey, nampak tak? Okay, semasa menonton televisyen, nampak tak adik dan kakak tu? Dia duduk bersila di bawah, ibu dan ayah duduk di atas. Itu adalah salah satu adab-adab kita dengan orang tua. Kita perlu menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Okey, tengok pakaian dia pula. Pakaian dia perlulah sopan ya. Tak bolehlah kita suka-suka nak tengok TV, pakai singlet saja, kan? Pakai baju yang menjolok mata, kan? Tak pakai seluar lah, kan? Nampak dia kemas, sopan, kan? Okey, cuba tengok dekat gambar bawah pula. Dia beriadah, dia cuci kereta sama-sama. Itu apa? Dia apa? Bekerjasama, bergotong royong. Itu semua sikap-sikap yang bagus lah tu. Dia tolong ibu dan ayah. Itu adalah salah satu adab. Adab yang perlu kita ada. Okey, dekat rumah kita perlu membantu ibu dan ayah. Okey, tengok pakaian dia. Pakaian adik dan kakak, pakaian ibu dan ayah. Semuanya sopan. Tak adalah pakaian dia ketat ke, kan, pakaian dia menampakkan tubuh badan ke. Itu adalah ciri-ciri adab berpakaian dan pergaulan. Kalau macam ibu minta tolong, kita kena tolong. Kalau ayah minta tolong pun, kita kena tolong. Cara percakapan kita pun kena jaga. Tak bolehlah kita nak marah-marah ayah kita, ibu kita, kan. Herdik-herdik mereka, nak tengking-tengking. Kalau nak minta sesuatu pun kena cakap elok-elok. Okey? Okey, yang kedua. Ini muka surat 7. Okey, muka surat 7 ni nampak tak? Dia beriadah di luar. Okey, cuba tengok pemakaian pemakaian mereka ketika beriadah di luar. Mereka main apa tu?
Mereka main rollerblade. Rollerblade kan nama dia kan? Okey. Nampak tak? Dia pakai peralatan yang lengkap. Dia pakai topi. Dia pakai peralatan pelindungan lutut. Okey, siku. Nampak tak? Semua lengkap. Pemakaian dia pun dia pakai seluar tracksuit dan t-shirt yang sesuai. Kita tak boleh lah nak main rollerblade tu guna pakai baju kurung ke, baju Melayu ke, kan? Baju tidur ke, memang tak sesuai. Ini adalah pemakaian yang sesuai, okey. Sewaktu kita beriadah di luar. Okey, nampak tak belon kata tu? Dia kata, ayah tolong betulkan topi saya. Itu adalah ciri-ciri pergaulan yang sopan, okey, yang beradab. Dia nak minta tolong tu dia panggil, ayah tolong betulkan topi saya. Ada perkataan tolong. Itu adalah ciri-ciri ayat-ayat yang sopan lah. Okay. Tengok macam dekat bawah tu. Dia nak hantar kakak dia pergi, mungkin pergi belajar. Nampak tak ada balai berlepas. Maksudnya sama ada dia nak naik bas ke ataupun kapal terbang. Nampak tak? Bila nak meninggalkan ibu dan ayah, kita peluk, cium, kita cium tangan dia, kita salam dia kan. Nanti ibu pun doakan kita, ayah pun sama juga. Ini adalah ciri-ciri pergaulan yang sopan. Okey, tengok pemakaian mereka pun. Ini kalau kita keluar, ini adalah ciri-ciri pemakaian yang sopan. Okey. Sekarang kita tengok gambar. Okey, cuba tengok kat bawah tu ada uji minda. Mengapakah kita perlu berpakaian sopan ketika bersama-sama keluarga? Macam cikgu cakap tadi lah, kita kena jaga adab kan. Sebab dalam keluarga kita ada lelaki dan ada perempuan. Jadi kita kena menjaga aurat kita. Kita kena ada rasa malu. Okey. Okey, sekarang kita masuk objektif. Sebenarnya hari ini kita nak belajar, okey, awak dapat mengetahui adab berpakaian atau cara berpakaian dengan betul, okey, serta adab pergaulan. Okey, yang tadi tu. Okay, ini adalah objektif untuk hari ini. Okey, kriteria kejayaan. Kamu boleh menamakan jenis pakaian yang sesuai mengikut aktiviti. Kemudian, kamu boleh mengenal pasti adab pergaulan yang baik dengan keluarga asas. Okey, kemudian kamu boleh mengaplikasi di dalam kehidupan seharian. Ini adalah kriteria kejayaan untuk mencapai objektif tadi. Objektif tadi apa? Kamu dapat mengetahui adab berpakaian atau cara berpakaian dengan betul kan, serta pergaulan. Okey, ini adalah ciri-ciri yang kamu perlu capai untuk mencapai objektif tadi tu. Yang pertama, menamakan jenis pakaian yang sesuai mengikut aktiviti, mengenal pasti adab pergaulan yang baik dengan keluarga asas serta boleh mengaplikasi dalam kehidupan seharian. Okey, ini adalah jenis pakaian asas. Okey, ini adalah jenis pakaian asas. Okey, kalau yang lelaki pakai t-shirt kan. Nampak ni. Kalau lelaki, ini adalah pakaian untuk lelaki. Ini adalah seluar untuk lelaki. Okey, yang ini adalah t-shirt untuk perempuan. Okey, ini adalah seluar untuk perempuan. Ini pun sama juga. Ini adalah contoh baju perempuan. Okey, kalau yang nak pakai skirt tu. Ini adalah jenis pakaian asas yang kita sentiasa pakai hari-hari. Okey. Ini adalah jenis-jenis pakaian yang ada. Okey, nampak tak perempuan yang pakai tudung dengan baju kurung ni? Ini sesuai pakai apa? Pergi mana? Pergi kerja, kan? Pergi berjalan pun sesuai, kan? Hari raya, ini adalah baju kurung. Okey, ini adalah fungsi baju kurung. Ini sepasang baju dan seluar ni boleh buat untuk berjalan, aktiviti berjalan, pergi jalan-jalan makan angin, bercuti, pergi kedai, boleh pakai baju macam ni, nampak tak? Dia pakai t-shirt dan seluar panjang.
Okey, yang ini pula. Ini pakaian ni sesuai pakai waktu bila? Pakaian ni sesuai waktu kita beriadah di luar rumah. Okey, contoh macam tadi gambar apa? Dia cuci kereta bersama dengan ibu dan ayah. Okey, serta dia main rollerblade. Kan? Ini adalah pakaian sesuai untuk aktiviti bersukan. Nak berjoging ke, main badminton ke, ini adalah pakaian yang sesuai. Okey. Kalau ni lebih kepada berjalan, okey. Yang ini pun sama juga. Kita tengok gambar seterusnya. Ni. Ini pakaian kaum apa ni? Ni pakaian kaum India. Ini pun sesuai untuk musim perayaan ataupun dipakai untuk berjalan, kan? Pergi ziarah saudara mara. Ini adalah jenis pakaian dia. Okey, ini nampak tak ni Batman dengan Powerpuff Girl. Ini adalah contoh pakaian apa? Sesuai apa? Bersukan sesuai ke pakai baju ni? Betul, tak berapa sesuai. Yang ni sesuai untuk apa? Kita tidur waktu malam. Ini sesuai ni untuk tidur waktu malam. Okey, ini adalah pakaian sesuai untuk tidur waktu malam. Okey, kesimpulannya. Kita hendaklah menjaga adab ketika berpakaian di dalam rumah. Okey, seterusnya menjaga percakapan dengan ahli keluarga yang ada di dalam rumah. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa menghormati antara satu sama lain. Okey, hari ini apa yang kita dah belajar, apa yang kita dah dapat? Kita dah dapat apa? Kita dah tahu cara-cara adab, menjaga adab ketika berpakaian di dalam rumah. Okey. Ketika ada ibu dan ayah, ada abang, ada kakak, kan, berpakaian yang hendaklah sopan. Tak bolehlah kita nak pakai suka-suka hati kita. Okey. Kalau duduk sendiri, tak apa. Tapi kalau ada ahli keluarga, ada kawan-kawan pun kita kena menjaga adab berpakaian kita. Okey. Kemudian kita kena menjaga percakapan dengan ahli keluarga yang ada di dalam rumah. Contoh dengan ibu dan ayah, kita perlulah bercakap sopan. Kita tak bolehlah panggil, ibu, tak boleh. Ayah, tak boleh. Kita kena panggil cara yang elok. Ibu, bolehkah saya buatkan saya secawan air? Itu adalah salah satu cara menjaga percakapan dengan ahli keluarga. Kalau dengan ayah pun sama, kan? Macam tadi ada satu dialog, dia kata apa? Ayah, tolong betulkan topi saya. Maksudnya kita gelarkan diri kita pun saya, ataupun nama, ataupun orang. Macam tu, tak bolehlah cakap kasar macam aku dengan ibu dan ayah, kan? Tapi itulah kadang-kadang setengah orang memang daripada kecil dah diajar begitu. Tapi kita nak ubah, kita boleh je. Kita boleh jaga adab-adab kita. Lagi sedap je kalau orang dengar, kan? Okey. Aku rasa itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Okey, semoga kita bertemu lagi di kelas yang akan datang. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, jaga jarak kalau keluar. Kalau tak ada apa-apa nak buat pun tak payah keluarlah. Okey. Itu saja untuk pada hari ini. Okey, sekian. Assalamualaikum. Bye.